Tanggal 13 Mei 1969, insiden yang paling memilukan dan menyayat hati dalam perkembangan politik negara kita. Perselisihan politik yang mencetuskan ketegangan etnik antara Melayu dan Cina, hubungan yang rapat antara masyarakat yang berbilang kaum ini tercabar dan akhirnya memuncak dalam keadaan yang tidak diingini. Peristiwa-peristiwa provokasi dan kematian yang berlaku membawa kepada rusuhan perkauman yang terbesar dalam sejarah Malaysia. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Pada tanggal 1970, negara kita bangkit apabila Tun Abdul Razak Hussein memperkenalkan 5 prinsip rukun negara. Sebelum pergi ke babak-babak utama dalam pidato kami, molek kiranya jika kami mendefinisikan maksud rukun negara. Rukun negara adalah sebuah ideologi yang telah menjadi teras panduan dan gagasan kebangsaan Malaysia. Ditubuhkan oleh Majlis Gerakan Negara iaitu setahun selepas berlakunya tragedi 13 Mei 1969 yang telah menghancurkan perpaduan dan ketenteraman di dalam negara. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan merupakan prinsip utama dalam rukun negara. Setiap individu perlu mempunyai kepercayaan dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa tanpa mengira agama dan kepercayaan masing-masing. Ia mengajar kita untuk berdoa, berzikir dan beribadah. Sebagai sebuah negara berbilang agama, Malaysia mengiktiraf hak untuk beragama dan mengamalkan kepercayaan masing-masing. Walau bagaimanapun, prinsip ini juga mengajar kita bahawa kita perlu menyayangi dan menghormati agama dan kepercayaan orang lain. Kesetiaan kepada raja dan negara merupakan prinsip kedua dalam rukun negara. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu setia kepada raja dan negara serta mempertahankan kedaulatan dan integriti negara kita. Kita perlu berjuang bersama untuk memastikan keamanan dan kestabilan negara kita. Malaysia adalah sebuah negara beraja di mana kita mempunyai seorang yang di-Pertuan Agong sebagai ketua utama negara. Kita sebagai rakyat Malaysia perlu setia dan patuh pada raja-raja dan pemerintah negara ini. Dalam melakukan ini, kita memperkuatkan elemen seperti kesatuan, keseimbangan dan kedaulatan negara kita. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Perlembagaan adalah undang-undang tertinggi negara dan panduan utama dalam mentadbir negara kita. Kita perlu memahami dan menghormati perlembagaan serta mematuhi setiap undang-undang yang telah ditetapkan. Perlembagaan adalah instrumen yang memastikan keadilan, kesetaraan dan perlindungan hak asasi setiap individu di negara kita. Keempat, kedaulatan undang-undang. Prinsip ini mengajar kita untuk menghormati dan mengikut perundangan negara. Kita semua perlu patuh pada undang-undang yang ditetapkan demi keadilan dan keamanan bersama. Kedaulatan undang-undang bermaksud semua orang termasuk pemerintah harus tunduk dan patuh pada undang-undang negara. Kita perlu menjaga integriti sistem keadilan dan memerangi rasuah serta penyalahgunaan kuasa dalam semua bidang dalam kehidupan kita. Yang terakhir, kesopanan dan kesusilaan. Rukun negara juga menekankan nilai-nilai kesopanan dan kesusilaan dalam interaksi harian. Kita perlu menghargai dan menghormati setiap individu tanpa mengira latar belakang mereka. Membentuk warga negara yang bersopan santun dan bersusila selaras dengan kempen budi bahasa dan nilai murni yang dijalankan sekarang. Sikap bersopan santun dan bersusila patut diamalkan
bagi membentuk individu dan masyarakat yang berdisiplin serta bermoral tinggi yang akan mewujudkan sebuah masyarakat yang harmoni. Tata susila ini membenci tingkah laku yang angkuh atau menyinggung perasaan seseorang atau sesuatu golongan. Akhir kata, kami ingin mengajak kita semua untuk mengenang kata-kata bapa Malaysia, Tunku Abdul Rahman pernah berkata, marilah kita bekerjasama dengan semangat persaudaraan yang kuat untuk mencapai keamanan, kesatuan dan kebahagiaan bersama di Malaysia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.